Alhamdulillah saudara, ini dah pun masuk Ramadan ke-12. Betul. Oh, pejam celik. Ustaz Dah hampir 2 minggu 2 minggu. Ustaz dekat sikit mic. Dekat sikit. Jadi Boleh. Suara Ustaz ni kong kali kong. Jadi dah pun 2 minggu Ustaz. Betul, Dah hampir 2 hampir minggu lah. Masya Hari Allah. ke-12 di bulan Ramadan, bulan yang penuh barakah ini. Bagaimana dengan Ramadan anda? Ya. Pastikan Ramadan kita dimeriahkan dengan meraihkanlah membaca Al-Quran, dengan juga melakukan solat malam, solat tarawih, ya, sebab ini adalah satu pesta, pesta bukan hiburan. Betul. Ini adalah pesta apa Ustaz Amal kalian? ibadah. Amal ibadah. Alhamdulillah. eh. Jadi ini sekali lagi kita menjemput yang ini Ustaz Hafiz, ya. Assalamualaikum. Dia nama Ustaz memang Hafiz saja. Tak. Nama panjang. Ha. Nama panjang Muhammad Hafiz bin Muhammad Hisham. Jadi kalau nama asatizah apa yang digunakan? Ustaz Muhammad Hafiz. Nama Muhammad Hafiz sajalah. Selalu Tak. Hafiz saja. Hafiz saja. Nama pendek Hafiz. Ustaz mesti ada nama signifikan tau. Jadi orang nak cari senang. Betul. Macam Kalau, gitu, kalau kita tengok kan ada Ustaz Abid Lu. Apa Abid Lu punya short form. Kira nama handsome lah. Nama handsome. Tak. Jadi kalau orang yang berminat dengan cara ustaz mengajar, cara ustaz sampaikan dakwah, orang nak cari nama ustaz ni senang sebab you are senang nak spot lah nama tu. Betul. Kalau Ustaz Hafiz, beramai Hafiz kat Singapura. Ustaz juga ada konten sendiri Ustaz Betul. konten apa ni? Khutbah Nuggets. Khutbah Nugget. Macam mana tu? Okay, Khutbah Nuggets ni basically, tahu kan kita COVID, lepas tu masjid tutup. So back then I was ni belum puasa lah back then ada beli snacks. Tahu tak yang sneakers bite size tu. So was frustrating jugalah, masjid tutup kan. So tak boleh nak reach out tu. So nak reach out kat orang. So and then khutbah pun limited spaces dan sebagainya. So tengah-tengah makan sneakers tu, sekali bite size, sekali fun size bite size. So teringat khutbah. So why not I bring the khutbah to the public. Okay. Bring out the khutbah from the mosque to the public, bite size format. So very simple format yang senang dihadam. Sedang nak digest lah. Jadi mana boleh dapat khutbah? Masih ada lagi lah. Ada lagi khutbah Nuggets. Mana boleh cari khutbah Nugget? Dekat IG page kita. Dekat Instagram page kita, iaitu L1 and Naim, the youth L1 wing. L1. L1 kencang ada level Maybe Hafiz L1. Boleh Hafiz L1. Jadi sedap bunyi dia kan. Jadi orang nak cari senang. Rancangan ini adalah sebuah rancangan khas Cakap Masjid demi menyokong iaitu mengumpul dana, ya, kerja-kerja menaik taraf Masjid Al-Amin yang terletak di Teluk Belanga. Jadi Masjid Al-Amin ni memerlukan banyak dana sebenarnya. Saya dengar cerita sampai nak dekat 2 hingga 3 juta. Betul. Itu satu, dan mereka juga ada menyediakan pelbagai cara lah. Betul. Sebab ini untuk menarik anda untuk memberikan sumbangan. Ada orang ni dia akan beri sumbangan dari segi direct cash. Betul. Ada orang dia suka belanja orang makan. Exactly. Dan dia nak beramal bila belanja makan. Juga anda boleh mendapatkan yang ini kurma Ajwa Al-Madinah Amal. Semua ini akan kisi kongsi di description box untuk anda ketahui lebih lanjut tentang cara-cara masjid, ya, mengalu-alukan derma sumbangan anda. Betul. Okey, hari ini Ustaz, kita nak cakap lah. Ada di antara kita, ya, yang memang nak berubah, memang nak lakukan sesuatu di bulan Ramadan, antaranya nak mula mengaji, nak mula solat kan, tapi tak tahu macam mana nak mulakan. Rasa macam kita sekarang senang hidup zaman moden. Alah, YouTube ada. Dia bukan pasal YouTube tau Ustaz. Dia lebih pasal apa pandangan kawan-kawan kita. Pandangan keluarga dalam rumah. Semayang lah tu. Yelah, nak semayang. Kalau nak cakap Pressured. kalau nak cakap kita nak macam mana nak belajar, YouTube Ustaz. Saya buat semua macam-macam benda daripada YouTube. Jadi YouTube ada orang ajar macam mana nak solat, betul tak? Betul. Tapi at the end of the day, betul jugalah kata beberapa ustaz sebelum ni, kita mesti berguru juga. Betul. Itu paling penting. YouTube juga. Tapi jangan lupa untuk berguru. Kerana apa? Sometimes kita tahu konten tu baik, kan? Tapi kita tak tahu and tak faham apa yang orang yang buat konten tu cuba nak sampaikan sebenarnya. Pasal tu kita perlu lagi-lagi dalam bab-bab agama ni. So memang perlu sangat bergurulah. Especially bila kita baca Quran, kita belajar tafsir Al-Quran. Ini semua bukan perkara-perkara yang kita boleh sebarang-sebarang. Macam mana kita nak mulakan
sebagai seorang individu lah, yang mana nak mulakan solat, nak mulakan baca Quran balik, mengaji. Sebab mungkin dah lama tak buat, dah lupa, ataupun langsung seumur hidup tak pernah buat. Macam mana? Allahu Akbar. Okay. So bismillahirrahmanirrahim. Macam mana nak mulakan? Macam mana nak start lah perkara baik. Ustaz, saya selalu rasa kurang baik lah. Diri ni selalu biasalah kan manusia. Selalu kurang, nak cakap sempurna memang tak sempurna. Memang selalu kurang baik. So misal kita ambil contoh, Ustaz, saya nak cuba solat lah. Saya tengok, saya kaji, saya tengok rata-rata orang-orang kat tempat kerja saya ni misal orang-orang kat kerja saya ni yang baik-baik semua, most of them selalu jaga dia orang punya solat. Kan? So saya rasa, Ustaz, saya nak solat lah. Nak start solat. So macam mana nak start solat? Dia punya, so the turning point here actually bukan satu perbuatan ataupun satu amal ibadah tu sendiri, tetapi the turning point tu berbalik pada diri sendiri. So bila kita tadi dia tegak hati tu, saya rasa saya nak solat, itu dah bagus lah. Kira dalam tu, kalau previous episode 11 kita ada cakap pasal Al-Ba'ith. Al-Ba'ith ni consciousness yang ada dalam diri kita kan, deep within kan. Itu fitrah kita sebenarnya. So fitrah cakap pasal Ramadan ni, nanti Idul Fitrah, kembali kepada fitrah. Itu fitrah tu yang kita nak kembali sebenarnya. Fitrah tu adalah kebaikan sebenarnya. So bukan nak cakap kita ni kurang selalu, kita ni tak baik sepenuhnya, tidak. Tetapi kita selalu, manusia ni dia selalu mencari-cari kepada dia punya fitrah, dia punya kebaikan yang ada deep within dia punya conscious tu. Jadi bila tadi cakap pasal Al-Ba'ith ni conscious, itulah diri dia tu sendiri akan timbulkan perasaan yang di mana daripada sudut fitrahnya dia akan sedar. Dia akan rasa tahu, aku buat satu perkara ni, ini kurang elok lah. Ini sesuai dengan hadis Nabi. Saya terlupa dia punya dia punya full kata-kata dia punya full dalam bahasa Arab lah. Cuma saya ingat the gist ataupun dia punya intipati is that setiap manusia ni kalau dia melakukan maksiat ataupun dia melakukan sebuah keburukan, perkara yang buruk, pasti deep within dia tahu yang itu buruk. Perkara itu kurang baik untuk dia buat sebenarnya. Dia tahu deep within kan. Macam kita mencuri, tak payah mencuri lah kan. Kita ambil macam example. kita mencuri, cara ustaz ni macam dah biasa macam kita mencuri. Terperanjat juga kan? Okay. Macam kita berokok, boleh lah ustaz curi masa macam tu. Curi masa, boleh saya curi perhatian sekejap. Dahsyat, dia punya cover lain level lah. Okay, so tadi kita take example simple macam berokok kan. Kita tahu mak kita marah, bapak kita marah kan. Jadi bila kita rokok tu sembunyi-sembunyi kan. Bulan Ramadan lagi kita nak minum air kan. Kita tahu ini salah ni. Tahu tu, that feeling, that consciousness yang kita tahu ini salah, itu je dah cukup bagus kalau kita decide to follow that consciousness. Al-Ba'ith itu tadi. Jadi yang saya nak cakapkan bukan pasal aku ni nak start tapi tak start tak boleh start. Bukan pasal ibadah solat tu. Kan selalu kita, yes betul, alamak Ustaz, saya tak pernah solat, saya nak cuba solat. Lepas tu leceh lah nak kena belajar solat, wuduknya mana, dia punya takbirnya mana, dia punya rukuk. Itu diri sendiri kan. Diri sendiri yang tengah psycho balik tu. Tak payahlah. Benda ni leceh lah. Kan. So itu, tapi at the same time deep within fitrah tu cakap, tapi kau nak solat, kau kena solat. So dia pucuk pangkal diri sendirilah. Jadi ustaz, kalau ustaz kata kena berguru, macam mana seseorang tu nak approach? Kalau anak kecil senang ustaz, kan. Tapi kalau dah tua bangka ustaz, betul dah tua bangka, rambut dah beruban-beruban sikit kan. Lepas tu nak berguru, takkan nak masuk kelas dengan budak-budak muda. Masya-Allah. Macam rasa malu tau ustaz. Ustaz faham Faham. Ni bukan saya dah pergi je lah, ni kerana Allah ni buat. Bahasa kasar dia paisi lah. So memang betul kita buat kerana Allah, jangan kisah pasal orang. Tapi manusia ni dia ada juga hati malu dia, perasaan dia. Jadi takkan nak jumpa dengan ustaz sekarang, zaman sekarang ni ustazah semua muda. Betul tak? Zaman saya dulu in the 90s imam masjid semua otai lah. Kan. Dah ini Dai color grey, dai color silver. Sekarang kita tengok semua muda-muda. Habis bila yang dah berusia ni nak jumpa ustaz ni, mak ustaz ni muda,
Macam mana nak hilangkan perasaan tu, ataupun ada tak cara-cara macam mana Ustaz? Okay, which is a good question juga. Pada saya secara peribadi, dia biar kita malu dalam buat perkara yang tak baik tadi daripada perkara baik. So maknanya, maksud saya apa? Maksud saya, kalau nak buat perkara baik tu, jangan malu. Kan? So buat apa nak malu dalam sesuatu yang baik? So kita nak berubah. Kita nak lama tak solat, alamak paisi lah, tapi nak juga solat. So kena runtuhkan that barrier lah, that wall kena jatuhkan, approach saja, go je. Kita boleh contohlah masuk masjid. Jumpa dekat masjid ni lazimnya dia ada siapa? Ada imam masjid. Lazimnya ada imam. Yes, ada most religious officer lah. Okay. Most religious officer. Ustaz lah tu. Lah. So kalau kita request, saya insya-Allah saya ada masalah sikit, boleh tak saya nak berjumpa dengan imam? Boleh. Boleh Boleh. So nanti imam keluar, imam pun rasa curiga, kenapa nak jumpa aku Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya nak minta tolong, saya nak belajar solat balik. Jadi imam tu akan cari cara yang lebih sesuai lah. Betul. Dia akan alihkan selalunya kepada perkara-perkara ataupun program-program yang ada dah, yang in sync dengan mana yang orang tu cuba nak carilah. Macam dia kurang tadi, dia nak solat kan. So pertama tu anda harus gerakkan hati lah. Yes. Hati. Jangan malu. Kalau cakap pasal tadi orang tua, kemudian orang senior otai kemudian masih dalam nak proses, nak berubah dan sebagainya. Ini saya teringat dengan kisah imam, seorang imam iaitu yang bernama Ibn Hajar Al-Asqalani. Imamnya sendiri, daripada namanya saja kita boleh tahu betapa masya-Allahnya imam ni. Kenapa? Kerana dia start lambat. Dia punya cari perjalanan tu, dalam perjalanan mencari kebaikan, kebaikan mencari Allah tu lah. Dia start lambat. Nama je saya, apa maksud saya dengan nama je saya? Nama dia saja Ibn Hajar. Ibn Hajar ni Ibn maksudnya anak, Hajar batu. Okey. So maksudnya anak batu. Bukan nak kira simpulan bahasa Arab tu, bukan maksudnya anak batu, tetapi dia sangkakan ketika itu dia ni dah 40 tahun, dia rasa kalau apa-apa benda agama yang dia belajar, dia tak boleh absorb. Dia macam kepala batu lah. Macam aku ni dah tua, dah rasa old timer, dah rasa senior. Macam mana aku nak start? Kalau lain lah budak kan, budak kecil, hati masih terang hati, masih minda masih masih fresh, belum terpudar, tercemar dengan benda-benda yang tak seharusnya. Tapi kalau budak tu okey lah, tapi ni aku yang 40 tahun, so bagaimana aku nak mengorak langkah? Jadi kisah ni diriwayatkan, kisah Ibn Hajar Al-Asqalani. Beliau seorang imam yang pakar dalam bab hadis tau, hadis dan juga tafsir Al-Quran. Jadi diriwayatkan perjalanan dia tu start daripada dia 40 tahun. 40 tahun 40 tahun kisah. Baru start Tapi sebelum ni dia memang seorang Muslim lah. Dia seorang Muslim yang seorang awam, seorang orang Islam yang awam lah, yang public, yang tak ada apa-apa kemahiran pun. Tetapi bila dia start tu, umur dia 40 tahun kisah. So bayangkan 40 tahun baru nak belajar semua. Kemudian diriwayatkan macam mana sampai dia jadi mahir dalam bidang tafsir dan juga hadis. So nak katakan macam mana proses dia tu, bila dia awal-awal tu belajar tu, memang dia susah nak hadam. Tapi macam Casey share dengan saya sebelum ni kan, the constant strive or the constant effort yang kita put in tu demi mencapai kita punya matlamat tu, he did that. So apa kesimpulannya? Kesimpulannya diriwayatkan dia duduk betapa, dia dah murung. Kemudian dia putus asa, dia duduk betapa dekat dalam sebuah gua atau sebuah hutan. Kemudian dia nampak ada batu yang di mana bertitik-titik air, titikan-titikan ataupun titisan-titisan air menitik di atas batu tu. So dia betapa lama tau dekat tempat tu. So titisan tu makin lama, walaupun hanya titisan-titisan air, makin lama batu itu melekuk. Jadi dia buat kesimpulan untuk diri dia, kalau batu yang sekeras ini dititiskan dengan air, lama-lama boleh lekuk batu tu. Apatah aku kan, yang manusia yang
walaupun 40 tahun, kalau disiram hari-hari dengan ilmu-ilmu ni, dengan kehendak aku yang seiring, insya-Allah lah. Jadi itulah hasil dia jadi imam yang pakar dalam bidang tafsir dan juga hadis. Sorry, Dia punya bagus Ustaz, dia punya keinginan tu Ustaz. Betul. Passion. Contoh dia bagus tu. Batu yang dilekukkan dengan titisan air. Betul. Pasal tu nama dia Ibn Hajar. Titis, Hajar tu apa? Batu. Jadi diambil namanya dengan sebenarnya itulah. Sebenarnya dengan cerita. Anda nampak ini Hajar? Anda lempar dengan Anda lempar dengan ini Hajar, baru anda tahu. Jangan cakap bohong. Apa? Itu satu bab lah. Diri sendiri. Sekarang ni nak merubahkan keluarga pula. Nak mulakan keluarga. Contohlah dalam keluarga ni saya kasih berbagai senario lah. Ada yang suami dia solat, isteri anak-anak langsung tak solat. Suami dah mula solat lah. Suami pun dulu sama juga kan. Tapi yang ni pula suami dia dah berubah. Dah setahun suami dia berubah. Dengan harapan isteri dia pun ikut sama. Isteri dia tidak Ustaz. Isteri macam, ataupun seorang isteri yang berubah. Dia nak suami dia ikut sama, selalu ingatkan suami, tapi suami pun tak berubah. Ataupun satu lagi senario, dia bernikah dengan warga asing, bukan orang Islam lah. Dan warga asing tu masuk Islam. Dia pun ke luar negeri, duduk luar negeri dengan warga asing ni. Kemudian warga asing ni dengan dia okeylah hidup macam okeylah bersosial. Tiba-tiba satu tahap dalam hidup dia, usia dah meningkat, anak dah besar ni, dia ada kesedaran, datang taufik dan hidayah Ustaz nak berubah. Dalam situasi macam ni, macam mana nak kita menggalakkan ahli keluarga yang lain untuk sama-sama melakukan perubahan ini? Masya-Allah. Okey. So untuk jawab ini, saya dah tentulah bukan pakar dalam bidang rumah tangga. Tak adalah. Saya sendiri tengah mungkin tengah kalau belajar ada, macam mana nak berumah tangga. So so cara-cara lah yang saya boleh kongsikan secara general lah. Macam Casey tadi cakap, Ustaz, suami dia dah start, tapi isteri dia belum start. Kemudian isteri dah start, tapi suami dia belum start. Kemudian ada kalau experience saya sendiri, anaknya yang dah start, tapi mak bapak belum start. Kan saya pegawai pembangunan belia. So banyak saya face this kind of cases lah dalam masyarakat ataupun community kita. So apa yang saya selalu nasihatkan, terutama sekali yang tadi, yang the relationship between the children sendiri dengan dia punya parents yang tak solat, yang ini dan sebagainya, is you start yourself and istiqamah dalam benda tu. Kan? Kita tahu perkara tu baik. Kemudian kita pergi mencari guru, mempelajari ilmu-ilmu yang ilmu-ilmu agama ni lah yang baik ni. Jadi kita amalkan, walaupun kita dicemuh, walaupun kita dicaci, walaupun pelbagai halangan dan rintangan kan, especially datang daripada within our keluarga itself, tapi kita kena ingat, kita bila di atas jalan Allah ni selalulah beristiqamah. Maksudnya kita ni tak menyerah dalam istiqamah tu. Maksudnya kita punya istiqamah tu istiqamah yang betul-betul lah, all the way lah, jalan terus. Dia tak ada hangat-hangat tai ayam ni istiqamah. Semangat 2 minit lah. Semangat 2 minit. Tak boleh. Tak boleh. Dia kena jalan terus. Ini sesuai dengan ayat Al-Quran yang saya ingat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tayasu min rau'illah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wala tayasu, dan jangan putus asa, min rau'illah. Rau' ni keindahan, ataupun yang ditafsirkan di dalam rau' di sini adalah maksudnya rahmat Allah. Maknanya setiap kebaikan tu ada rahmat tak? Ada kan? Ada rahmat. Ustaz, saya berhenti kerja, kemudian saya start freelance saya sendiri kan. Kemudian masya-Allah, macam-macam hikmah, macam-macam rahmat Allah beri saya lah Ustaz. Saya nampak sendiri depan mata saya sendiri kan. Rahmat. Setiap perkara tu yang berlaku tu ada rahmat di sebaliknya, ada hikmah di sebaliknya. So jangan putus asa ke atas rahmat tersebut. So Ustaz, saya dah start ni, mak bapak saya belum start lah. Tak apa, you go ahead. Perkara tu baik tak? Perkara tu baik. Jangan berhenti doa lah. Exactly. Jangan kalau lain lah perkara tu tak baik. Betul. Perkara merepek kau buat, mesti dia merepek. Kalau mak bapak kau marah pun memang suruh stop pun memang merepek, memang. Tapi ini perkara yang baik. Kan? Kau solat,
dicemur Ustaz. Saya kena perli macam-macam Ustaz. Solat. Tak gunalah solat. Lepas tu, bilik sirak. Betul. Walaupun dilabel, dicaci, diuji lah. Diuji dengan ujian, kita kena ingat istiqamah tu sentiasa kena jalan terus. Bukan istiqamah 2 minit, semangat 2 minit, atau istiqamah tai ayam. Teringat dulu dengan kisah Nabi SAW sendiri apabila beliau waktu mula-mula menyebarkan dakwah. Ingat tak beliau pergi ke kota Taif? Taif. Di antara dua lembahan gunung, kan, kota tu kan, beliau pergi untuk berdakwah. Kan, beliau ajaklah, tinggalkanlah perkara-perkara yang mungkar, lakukanlah perkara-perkara yang baik, kemudian ingat Allah, kan, tinggalkanlah perkara-perkara yang syirik, menduakan Allah dan sebagainya. Tapi beliau diuji dengan apa? Bila beliau berjalan di lorong-lorong Taif tu, dilemparkan ke atas beliau bukan saja cemohan, malah dengan najis-najis, kotoran-kotoran, tetapi beliau tetap istiqamah, tetap tidak putus asa, teruskan. Sehingga malaikat ni tengok keadaan Nabi tu dalam keadaan macam itu, nangis malaikat. Malaikat yang tak ada, istilahnya tak ada perasaan tau, kan. Sebuah hamba Allah yang very neutral, tetapi bayangkan wujudnya perasaan buat kekasih Allah, buat Rasulullah SAW, sehingga malaikat approach Nabi, malaikat kata, ya Rasulullah, kita tak sanggup tengok kau dalam keadaan begini. Hendak tak engkau kalau kita terbalikkan dua gunung di antara lembah Taif ni, kan, dua gunung ini ke atas lembah Taif ni. Allahu Akbar. Rasulullah SAW cakap apa? Tak apa, jangan. Jangan. Sesungguhnya Allah lebih mengetahui. Sesungguhnya aku pilih untuk tidak membalas dengan kezaliman. Itu yang dipesan oleh Rasulullah SAW. Malaikat kagum. Memang dari situ malaikat boleh nampak, memang dialah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan nak cakap, Ustaz dia Nabi, boleh lah dia buat. Kat sini adalah pengajaran yang kita perlu ambil. Boleh faham kes ya? So kat sini, the lesson to be learned. That's not the person to be learned, but the lesson tu. Lessonnya kat sini apa? Istiqamah tu jalan terus. Selalu bersama. Walaupun ada sangka-sangka yang datang. Betul. Jadi jangan, kalau datang satu sangka tu tengah nak solat, orang perli-perli tu, apalah sangat orang perli. Nabi kita tu sampai kena lempar najis. Betul. Jadi orang-orang dewasa ada tak kelas-kelas? Ada lah. Ada kan? Ada. Takkanlah tak ada. Tu macam dipromosikan oleh Masjid Al-Amin sendiri. Banyak kelas-kelas yang ditawarkan, terutama sekali di antaranya kelas membaca Al-Quran. Tu kalau kita boleh nampak tu sekarang boleh belajar di atas talian, online, nampak khataman Al-Quran, kemudian boleh belajar tentang malaikat, apatah lagi solat. Saya yakin kalau approach Masjid Al-Amin ni ataupun call, hubungi di talian 62725309 tu, saya rasa mereka juga ada dan provide kelas-kelas solat. Jadi nasihat Ustaz, kalau nak belajar solat, ada baiknya berguru lah. Yes, betul. Sebab takut nanti salah. Betul. Mungkin ada solat yang anda akan confuse kadang-kadang. Subuh ni nak kena baca doa kunut ke tidak ni? Ada topik hangat. Kunut ke tidak ni, macam mana ni sekarang ni? Ada ni YouTuber ni kata baca, YouTuber ni kata tak payah baca. So bab doa kunut ni dia actually simple aja, kan. Saya tak faham kenapa masyarakat nak nak kecoh, nak gembar-gembor, kan. Dia bab agama ni lagi-lagi apabila kita dah belajar dengan guru, kita dah tahu dia punya penghuraian, dia punya dia punya details, kita pasti akan belajar untuk respect other people punya view. Ini other people ni maksudnya orang yang berkelainan agama ke Ustaz? Tak. Maksudnya orang yang sama agama dengan kita tapi yang berkelainan mungkin mazhabnya, caranya, kan. Jadi kalau bab kunut ni kunut ni saya cakap perkara ni tak payah dibincangkan lah. Banyak lagi perkara-perkara yang besar dekat luar sana yang membimbangkan agama yang kita boleh bincangkan, macam terorisme ni kan, baru-baru ni kan. Jadi buat tak buat okey lah Ustaz. Buat tak buat okey sebenarnya. Untuk yang mampu nak buat teruskan. Ia adalah sunnah yang bagus untuk buat. Kerana apa? Kita berdoa di dalam solat. Sunnah yang digalakkan. Muakkad.
sunnah Dia muakkad. dah jadi ustaz. Tak adalah. Saya belajar pun daripada Ustaz Nur Tijani. Masya Allah. Rancangan sebelum ni. Ini semua tarawih ini digolongkan, kan Ustaz Tijani kan dia macam ada Telur dia geram. digolongkan dalam sunat muakkad ya kasi. Iya benar. Yakhir. Iya. Dia panggil Jadi- saya yakhir. Yakhir. Yakhir tu apa maksud dia? Ya akhir ke ya akhi? Ya akhir, sorry. Saya rasa ya akhi. Ya akhir tu apa? Ya akhi tu wahai my brother. Oh. Wahai saudaraku. Patut ya akhi. Ya Nama saya akhi. bukan akhi Rupanya my brother, my brother kan. My brother. My brother. Akhi tu dalam bahasa Arab adalah my brother. Kalau my sister macam mana? Ukhti. Ukti. Ukhti. Ya ukhti. Ya ukhti. Sedap bunyi Okey, jadi sebenarnya kalau Berbalik pada bincang tadi kita. Apa tadi? yang solat tu tak kisah penting Kunut. sekali untuk anda berguru lah. Betul. Supaya anda tahu kadang-kadang kita ikut YouTube ni, kita dah ikut satu orang, No, susah. kita akan cakap oh ni betul ni salah kan. Jadi bila ada berguru, kita tanya guru tu boleh jelaskan. YouTube ni one way tau. Betul. We just receive. Kita tak boleh tanya balik. tak Kadang-kadang kita tulis. komen pun tak layan jadi kena berguru. Macam biasa je tak layan komen. Tak, kadang-kadang busy sangat ustaz. Allah. busy sangat dengan anak-anak kan. Understand. Jadi kena berguru lah. Itu yang satu perkara yang harus kita terapkan lah. Betul. Jadi dia two way. Dan tak secara langsung kalau kita kalau kita belajar dengan guru ni, berguru ni, dia akan terangkan tau. Dia akan huraikan. Guru yang baik, dia takkan cemuh pandangan ataupun orang lain. Dia selalu akan respect. Respect ni macam dia takkan mencela, takkan mencemuh. Malah dia bagi kenapa dia buat benda tu. Macam tadi istilah kunut tu kan. Kalau tanya saya sendiri, saya galakkan dengan berkunut tu. Kerana apa? Kita dapat peluang untuk berdoa dalam solat. Kan? Betul tak? Selalu kasi saya tanyalah. Saya tanya secara apa tu general aja kan kepada kasi ni. Selalu kita solat selalu kita doa selepas solat. Betul tak? Kan zikir kita, wirid kita, munajat kita semua lepas solat. Kan? Lepas assalamualaikum warahmatullahi rabbana atina fid dunya kan. Tapi kunut ni adalah di antara solat fardu yang saya tengok di mana dalamnya diberi peluang untuk kita doa. Malah doa dalam keadaan Ustaz, ada ke hadis Nabi buat ke Nabi tak buat? Siapa cakap Nabi tak buat? Nabi buat, ada riwayat hadisnya tapi tak sekuat lah. Tapi ada tetap ada. Tapi tak sekuat. Ustaz cakap doa dalam solat tu, saya belajar dulu ustaz saya kata, kalau nak doa dalam solat kan, sujud yang terakhir. Betul. Selepas baca tu kemudian jangan lafaz, batal solat ya Allah ya Tuanku, jangan tak boleh gitulah Dia dalam hati ustaz Dalam hati. minta dalam hati doa. Itu Betul. adakah itu satu perkara yang benar ataupun tidak ustaz? Okay. Itu actually saya nak bukan benar ataupun tidak. There's no definite answer. Tapi ada riwayat hadis yang mengatakan apa? Seorang hamba itu the closest dia punya relationship dengan Allah, dengan dia punya Tuhan is bila dia sujud. So Casey, kalau kita nak minta sesuatu dengan, letaklah dengan kita punya parents, isteri kan, yang kan, yang kita approach dengan cara baik, kita pergi dekat dia, kita tarik dia kan, kita urut-urut dia kan. Macam gitulah dengan father kita usap-usap, dengan ibu kita melendit kita try to get our best to the closest to him, kita comfort dia dengan ayat-ayat kita, kemudian kita minta. Betul tak? Same goes lah. Macam itu kita buat dengan makhluk, apatah lagi dengan Khalik, dengan pencipta kita. Kan ini yang nak maha memberi ni. Memberikan segala-galanya ni. Kita punya hidup, setiap denyutan denyutan hati jantung kita ni setiap pagi ni yang kejutkan kita balik. Ini ni kita nak minta dengan dia ni. So takkanlah kita tak ada cara kan. Dengan orang kita minta ada cara, dengan dia takkan tak ada cara. Jadi waktu yang sujud tu lah. Waktu sujud tu. Jadi ulama kiaskan. Sebahagian ulama mengkiaskan bahawa that's the best time actually, because hadis ni pula valid, sahih, authentic kan. Bila hamba ni dia punya relationship is the closest dengan Allah adalah waktu dia sujud.
Jadi Ni bila hadis sujud Muslim Bukhari tak ada. Oh, Saya baru belajar juga daripada tu Ustaz Nur Trijani. Muslim Bukhari ada mengatakan riwayat Muslim Bukhari. ini riwayat Bukhari dan Muslim. Itu lebih tepat. Bukhari dan Muslim Bukhari dan Muslim. Bukhari is a different imam, Muslim is a different imam, another imam. Oh, dua imam. Dua imam, tapi dua-dua mengusahakan mengusahakan untuk mencari hadis yang autentik. Abu Hurairah. Abu Hurairah is a different. Abu Hurairah sahabat. Oh, dia lagi dekat dengan Nabi. Dia lagi dekat dengan Nabi. Ini generations after. Oh. Yang Jadi mencari-cari. Abu Hurairah dululah. Abu Hurairah Jadi dulu. kalau hadis tu dapat dikesan sampai Abu Hurairah, kira dah sahih tu Betul. Mostly from Abu Hurairah is Mostly sahih. sahih. Mostly. Sebab dia rapat. Tapi kita kena tengok juga. Tak semestinya dia punya tu Abu Hurairah dia boleh sahih kan. Kadang dia punya penyampai tu bawah-bawah Abu Hurairah tu yang buat dia jadi lemah. Hadis satu, kemudian ni dia bercabang pula 2, 3, 4 sampai Kalau ke bawah. nama saya lah kat situ, saya rasa hadis tu jadi lemah tu. Hafiz Elwan. Ustaz Hadis Hafiz Elwan. Mana dengan teruknya hafalannya dengan jadi itu semua dia ambil kira lah. So berbalik pada tadi kita belajar berguru. So bila kita belajar berguru kita tahu perkara-perkara ni. And we learn to respect hormat pandangan orang lain dan tak secara langsung kita lebih mendalamilah agama kita. Jadi itu saudara, jangan lupa bulan Ramadan ni kalau orang cari alasan untuk berhenti merokok, bulan Ramadan orang cari alasan untuk kurangkan makan, kurangkan berat badan. Apa kata kalau anda gunakan bulan Ramadan ini juga untuk tingkatkan keislaman, keimanan kita dengan mungkin tambah solat, dengan mungkin banyakkan baca-baca Al-Quran, termasuklah diri saya. Semoga kita dapat meraihkan Ramadan ini, kata orang Ramadan Mubarak. Betul. Ramadan yang diberkati. Itu apa istilah berkat kat situ? Itu kita kena tahu lah. Di sebalik amalan-amalan ni lah. Yang bonus-bonus ni lah kalau kita buat. Kan? Selalu bulan-bulan lain kita jarang baca Quran. Buka Quran sampai berabuk, babe. Buku Harry Potter. Betul-betul. So, itu je dah satu petanda untuk kita. Dah lama aku tak buka benda ni kan. So, buka, cari apa? Tak kisah. Orang langkah. Buka je. Nak buka Quran yang tulisan Rumi dulu pun boleh, Ustaz. Betul. Janji mulakan dululah. Betul. Sekarang lagi Casey, saya nak share sikit. Tak payah Quran yang berbuku gitu Ni. Handphone, betul? Malu kata ustaz saya. Ingat lagi saya dah tua-tua gini pun masih belajar lagi. So kata ustaz saya, malu je kalau seorang yang bernama Muslim tu tapi tak ada Quran dalam tak ada app Quran dalam smartphone dia. Hari ni benda ni canggih ke sih? Kita buka on aja, kita swipe keluar Quran. Betul tak? Picit je. Semua picit on your fingertips lah. Tapi tu pun kita malas. Kan? Tak payah nak tiup-tiup abu. Jadi saudara, terima kasih diucapkan kepada Ustaz Hafiz Elwan. Nama baru Alhamdulillah. Hafiz Elwan dalam perkongsian yang mengajak kita melakukan kebaikan lah, khususnya antara kebaikan yang boleh anda buat adalah bersedekah, dan Masjid Al-Amin memerlukan anda bantuan daripada segi keuangan anda, untuk kumpul dana sebab nak perbaiki wiring, bumbung yang bocor. Kalau saya pun dengar juga. Kalau tengok ni Ustaz gambar-gambar ni. Betul. Ini pipe air saluran air yang kadang tersumbat-sumbat kan. Habis dia tercampur pula, terkena titisan-titisan dia dengan bukan batu tapi wire-wire. Bahaya tu. Yes, ni bumbung bocor ni. Nampak tak? Ini semua masjid perlukan sumbangan daripada orang ramai. Betul, sebenarnya masjid ni beroperasi. Saya baru dapat tahu bila saya duduk dengan pengurusi ni, 100% semua sumbangan daripada orang ramai. Allahu Akbar. Pentadbiran masjid tu daripada sumbangan orang ramai. Duit solat Jumaat dah kurang, Ustaz. Sebab dah kurang orang pergi solat Jumaat. Betul. Ada setengah masjid saya dengar kutipan solat Jumaat cakaplah $10,000 setiap Jumaat. $10,000. Bila COVID datang, kutipan masjid jadi $5,000. Allah, macam mana nak sustain? Nak bayar setengah pentadbiran, nak bayar cara nak menguruskan masjid, dan juga all this cost memakan perbelanjaan lah. Jadi bila kurangnya tabung masjid, yang orang datang sehingga masjid solat Zuhur, Asar, Maghrib pun dah kurang sebabnya COVID, orang pun tak nak licin lah tu dan ni. Jadi inilah caranya online sekarang. Betul.
dengan anda berikan sumbangan dengan menggerakkan jari jemari anda. ini nombor dia. Nombor dia sekarang PayNow PayNow. senang sangat. PayNow boleh. Hari ni PayNow kita buka app macam tadilah buka app Quran kan. Ni kita buka DBS app ke OCBC ke kan. Swipe up, picit scan QR dah. Dah bayar. Jadi derma macam ni diterima juga Ustaz Tak ada orang macam gitu kan. Ada skeptical. Janganlah Mari derma kita cakap. elektronik ni apa ni? Tak nampak duit dia, tak ada physical money exchange. Dia nak ada physical, duit tu diberikan, orang terima, orang tu cakap alhamdulillah. Ini tak ada, ni apa? Mana duit dia terbang? Ni semua tak boleh ni. Macam mana Ustaz Dan kalau gitu macam mana? Okey, saya rumuskanlah secara purata. Kita terima gaji hari ni online kan. Semua iBanking kan. Jangan cakap tu lah masjid hari ni alhamdulillah dengan kemudahan teknologi, kita yang staff pun terima dengan sekadar inilah dalam talian online kan, transfer bank, your payment has been transferred. Saya transfer duit dengan saya punya mungkin teman kawan yang berada di luar negeri pun senang. Exactly. So perkara ni mengikut pengedaran zaman dia dah dimudahkan. Kenapa kita nak lecehkan diri kita? Kenapa kita nak jadi backdated, nak jadi kolot, tak nak buka pemikiran duit masuk kita. envelope lepas tu post. Zaman bila? Kalau hilang tak sampai masalah, kita betul. pula kita cemooh, kita keji, kita caci lah, macam ni tak boleh, this is not reliable. Jadi gunakanlah, jangan lupa untuk terus membantu masjid. Betul. Dan insyaAllah kita jumpa di lain kesempatan. Dan yang penting sekali ada beberapa lagi cara-cara lah untuk anda berikan sumbangan. Projek Wakaf Iltizam Masjid Al-Amin. Betul. Yang mana ada nasi ambeng amal, ada kurma ajwa amal, ada juga kelas-kelas tambahan, kelas-kelas agama, kataman Al-Quran. Anda boleh katam Al-Quran secara online. Betul. Ini sangat interesting. Jadi insyaAllah tahun ni saya InsyaAllah. nak setidak-tidaknya hafal setengah juz lah. Amin. Amin insyaAllah. InsyaAllah. Jadi semoga kita sama-sama lah dapat meraihkan Ramadan dan jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi